Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, pagi terakhir Ramadan, 30 Ramadan 1441 Hijrah. Hari yang paling sedih setakat ini dalam tahun 2020, kerana Ramadan dah pergi meninggalkan kita dengan segala kekurangan. Tak tahulah Ramadan ni boleh bertemu kita depan Allah Ta'ala atau tidak. Tapi itulah hakikatnya, Ramadan datang dan Ramadan pergi sekejap sahaja. Okay. Hari ini kita mula dengan pantun. Adat perahu suaka di air, dalam air dapat berlayar. Adat Melayu suka berfikir, dalam berfikir kita belajar. So beginilah kehidupan. Sekiranya kita orang yang mencari suaka, dalam bahasa Inggerisnya dikatakan asylum seeker. Asylum seeker ni adalah mereka yang mencari suaka, mereka yang melarikan diri dari tempat asal tanah kelahiran mereka kerana masalah politik, kerana masalah ketidakadilan, kerana masalah yang mereka tidak mampu hadapi. Maka mereka digelar pencari suaka. Dan keadaan pencari-pencari suaka ni telah bermula sejak lama dahulu di kalangan orang-orang Moor, orang-orang Turks. Jadi benda ni bukan benda baru, bukan berlaku di kurun ke-19 atau kurun ke-20 atau kurun ke-21. Tapi telah berlaku sejak lama dahulu. Dan yang peliknya, masyarakat kita, orang Melayu juga, ada yang menjadi pencari suaka di negara lain. Pelik tak pelik? Kerana bisnes tak berapa nak lancar, tak nak berfikir. Kemudian pergi ke negara yang lebih tinggi nilai wangnya. Tapi di sana masuk dengan pasport, kemudian buang pasport. Kemudian claim dia orang adalah pencari suaka, tapi sebenarnya nak kerja. Contohnya masyarakat kita yang ada di Australia, masyarakat kita yang hidup berpura-pura. Kemudian Facebook mereka masih tetap beralamat Malaysia. Mereka masih tetap menerima berita-berita dari sini. Lepas tu nak komen suka hati. Ni apa punya akal? Sedangkan orang perlu lancar pemikirannya, barulah patut dia membuat keputusan yang di luar kotak pemikiran. Jadi saya tak faham, dan saya masih gagal memahami apa perlunya jika begitu ramainya manusia-manusia ni, orang-orang yang mencari suaka ni masuk ke Malaysia, kerana mereka memikirkan Malaysia sebuah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, yang dalam praktis hidup sehari-harinya adat dan peraturan Islam tu tidak boleh dipisahkan. Sedangkan kita tidak bersyukur dengan rezeki yang ada di negara kita. Kita lari keluar, kita nafikan hak kerakyatan kita di sini sendiri, dan kita claim kita adalah mencari suaka. Di Australia sedih kan? Cerita tu macam cerita kartun, macam cerita kartun. Tak masuk akal. Cerita tu adalah cerita-cerita rekaan. So orang Melayu ni ramai yang bercita-cita nak jadi penulis. Bila nak menjadi penulis, kita tidak menjadi orang yang mengkaji. Sekarang kita tak boleh menjadi ahli sejarah, atau ahli penulisan, atau ahli karangan, atau ahli politik, atau ahli kerajaan, ataupun ahli pembangkang. Kerana sepatutnya di zaman sebegini kita menjadi orang yang benar-benar berakal. Dan kerana berakal itulah maka kita perlu
bukan harus ya, wajib berfikir. Dan dengan fikiran itu, sepatutnya tindakan-tindakan kita, cara-cara kita menangani masalah juga adalah tindak balas yang menunjukkan kita ni orang-orang yang berakal, bukan emosi. Saya sangat sedih kerana banyak video yang dibuat naik berkaitan kekecewaan kita tentang ramainya orang luar, ramainya banyaknya kawasan yang diambil alih kononnya oleh mereka, kan? Siapa yang mulakan benda ni? Siapa yang meneruskan keadaan ini? Siapa yang bersetuju? Siapa yang bersetuju? Cerita. Siapa yang bersetuju? Siapa yang memulakan keadaan ni? Saya masih gagal memahami bila kita telah berjaya mengosongkan tempat-tempat yang kita minta kerajaan kosongkan, dan kerajaan telah melaksanakan apa yang mereka perlu laksanakan, kemudian kita gagal mengisi tempat kosong tu. Dan kenapa kita nak kena kosongkan dia? Kenapa tak kita sistemizekan dia? Dulu, sebelum PRU 14, ada satu projek khas daripada seorang menteri ataupun timbalan menteri. Kalau tak silap saya, Datuk Muhammad Jazlan Rahmat dari Johor. Beliau telah mengikhtiarkan sesuatu. Memang dari segi komersialnya mestilah ada value. Kalau tak ada commercial value, orang tak mampu melaksanakan kerana dia tak dapat nak generate pendapatan untuk cover pentadbiran, untuk bayar belanja pentadbiran. Jadi apa yang berlaku, beliau telah mewujudkan satu bukan agensi, satu syarikat persendirian yang berdaftar dengan Jabatan Immigration Malaysia, yang bekerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui UNHCR untuk mengambil data pemegang-pemegang kad yang berdaftar secara sah dengan UNHCR. So, secara ayat pendeknya, beliau ingin membuat database tentang pelarian-pelarian Rohingya yang ada didaftarkan oleh UNHCR di Malaysia. Kerana untuk Kementerian Dalam Negeri, itu adalah satu usaha yang saya rasa patut diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi mungkin kita tak cukup kaki tangan ataupun kita tak nampak kepentingan atau masalah, maka projek itu dilaksanakan oleh satu syarikat persendirian yang mengikuti norma-norma pendaftaran. Dan kalau tak silap saya, syarikat tu berada di Bangsa South. Blok mana saya boleh tunjuk tempat je, tapi saya tak ingat alamatnya. Okey, so apa yang berlaku? Masalah berlaku bila semua refugee ni daripada pejabat UNHCR, mereka telah direkomend untuk mendaftarkan diri mereka di situ. Tapi bila kad tu dah siap, baru mereka dimaklumkan mereka perlu membayar beberapa ratus ringgit. Jadi RM500 kalau tak silap saya untuk satu kad. Jadi kalau sekiranya sepasang suami isteri refugee ni, dia ada kad itu, jadi bila kita tanya apa guna kad tu sedangkan saya bayar RM500, kata kad tu cuma nak pastikan kamu berada di mana, kan? Tapi tetap tak membolehkan kamu bekerja. Jadi dia orang rasa tak perlu nak register kad tu. Jadi banyak nama yang dah ada dalam database syarikat yang mengumpulkan data ni, tapi saya rasa hanya beberapa orang saja yang mengambil kad tu. Sebab bayangkan kalau satu pelarian ada seorang isteri, ada 2 anak, so kos dia setahun adalah RM2,000. Okey, untuk maklumannya, siapa yang pandai-pandai cakap mengatakan UNHCR ada membayar gaji kepada pelarian Rohingya, itu adalah satu maklumat yang betul, tapi tidak tepat. Okey, UNHCR tidak memberi wang tunai, gaji atau apa-apa bentuk bantuan secara terus kepada pelarian-pelarian Rohingya ni terutamanya. Tapi mereka membayar kepada
Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Immigration, mungkin melalui Jabatan Immigration ataupun melalui jabatan khas dalam Kementerian Dalam Negeri. Saya tak pasti ke mana bayaran tu disalurkan, tetapi boleh disemak dalam website UNHCR mengatakan mereka membelanjakan untuk setiap pelarian yang didaftarkan. Setiap pelarian ni, bukan setiap keluarga pelarian. Setiap individu pelarian ni yang didaftarkan, UNHCR perlu macam duit lah, perlu membayar sejumlah $7 setiap hari kepada kerajaan Malaysia. Kerana itu, kad UNHCR ni yang didaftarkan dengan tempoh sah dia, wang itu sebenarnya telah dibayar, telah diserah ataupun telah aku janji atau telah digada janji kepada kerajaan Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan siapa hari tu ada satu orang buat video, dia mengatakan mereka ni dapat gaji RM35 sehari, bukan RM35 sehari bang. Mereka ni dibayar RM35 sehari supaya mereka boleh didaftarkan. Kalau dia dapat RM30 sehari, saya pun nak maki dia apa. Senang-senang hampa duduk dapat RM30 sehari, lagi cakap sewa rumah lambat bayar. Saya mesti cakap tapi kau ni tak faham. Kau faham separuh, kau buang lagi separuh. Kau nak cakap balik apa yang kau nak cakap je. Apa yang cara kau tafsir je. Kau tak tengok intipati dia. Okey. Saya pernah mengikut dua keluarga Rohingya yang mendaftarkan anak-anak mereka yang lahir di Malaysia untuk mendapatkan kad UNHCR ni. Saya masuk sekali ke dalam pejabat UNHCR tu dengan keadaan yang sangat sesak, dengan keadaan yang sangat kurang aturan dan pentadbirannya, dengan tempat duduk yang tak cukup, dengan kantin yang terhad, dengan kehadiran media ataupun orang lain tidak dibenarkan masuk, kamera tak dibenarkan, apa-apa bentuk makanan dari luar, apa-apa bentuk pun tak dibenarkan. Jadi mereka dibawa masuk dari pukul 8.30 pagi daripada pagar tu tutup untuk pendaftaran pada hari tersebut. Sama ada dengan appointment ataupun dia datang dengan anak yang baru lahir, maka dia akan bagi terus masuk. Dari situ dia terpaksa melalui proses pendaftaran ni yang makan masa kadang-kadang untuk mereka yang ada macam-macam soalan atau macam-macam peringkat temu duga. Dia terpaksa masuk beberapa bilik, jumpa beberapa pegawai. Lepas tu diminta lagi diverifikasi. Sebab macam kes yang saya temani itu, kerana saya tolong jadi jurucakap lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi nak kata fasih tu tidak. Saya jadi jurucakap untuk seorang bayi yang dilahirkan di rumah oleh ibu yang tak ada dokumen, yang dah ada kat Malaysia ni lebih kurang 5-6 tahun. Ibu, bapa, anak dia yang memang datang dari sana tak ada dokumen. Bila seorang anak dia lahir kat sini, tak ada klinik swasta yang sanggup ambil kes untuk buatkan buku rekod pemeriksaan ibu mengandung. Tak ada klinik yang sanggup tu kerana dia orang tahu orang ni tak ada dokumen. So apa yang berlaku, anak tu lahir di rumah, tidak dibawa ke hospital kerana tak ada dokumen. Dia orang takut ditangkap. Masa tu tak ada klinik mewah 6 yang sekarang ni duk bagi bantuan pendaftaran ni. Masa tu klinik mewah 6 tu masih belum wujud lagi. So apa yang berlaku, bayi ni lepas minggu dikenal pasti ada banyak masalah kesihatan. Dia sekejap biru. Jadi rupanya dia mengalami masalah saluran jantung dia, injap jantung dia terbalik. So dari rumah kami bawa dia ke pusat kanak-kanak. Pusat kanak-kanak tu doktor tu kata bawa pergi hospital, bawa ke emergency di Hospital Bukit Mentajam. Dari situ beliau dipindahkan ke Hospital Seberang-Jaya, kemudian dipindahkan ke Hospital Ipoh, kemudian dipindahkan balik ke Hospital Seberang-Jaya, kemudian
telah dikenal pasti untuk dirawat oleh Dr. Muhammad Hafiz Abdullah di Glen Eagles, Pulau Pinang. Selepas daripada operasi itu, beliau balik ke Hospital Seberang untuk monitoring dan kemudiannya balik rumah. So you just imagine satu family yang pendapatannya tidak menentu, yang perbelanjaannya tentu, sewa rumah kena bayar, apa kena bayar, yang baru dapat anak yang tak ada dokumen pengenalan, untuk bergerak sekian jauh, sekian lama, sekian keadaannya, dan selepas tamat semua cerita hospital ni, Glen Eagles minta 70,000. Keseluruhan kos rawatan adalah lebih kurang 84,000. Dan Hospital Seberang Jaya pun saya ingat 20 menghampiri 20,000 lah. Dan sampai sekarang keluarga tu, Hospital Ipoh telah mengambil tindakan yang sangat mulia dengan membatalkan semua tuntutan bayaran. Tapi Seberang Jaya mereka buat bayaran, saya ingat sampai 12,000, dan lepas tu bakinya diberi keringanan. Jadi bayangkan diri anda berada di satu negara yang anda tidak faham pertuturan mereka. Anda mengalami masalah kecelaruan sumber pendapatan dan macam mana menangani masalah basic hidup anda. Kemudian anda dapat anak yang serba kekurangan, anak ni perlu tinggal di hospital, dan anda tak faham apa yang doktor cakap pun, dan anda tak tahu mana nak cari 70,000 pun, anda tak tahu pun, masuk saja hospital kerana perlu nak masuk hospital. Dan apa yang kita boleh buat if we are in that situation? Okey. Sekarang saya nak bagi tahu okey. Bila keadaan-keadaan ni berlaku kepada kita di negara kita, ada orang ambil kesempatan, okey, ulang-ulangkan cerita sebegitu di media sosial supaya dapat bantuan, dapat bantuan, dapat pertolongan, dapat sokongan, dapat bantuan wang ringgit. Tapi yang ni tak. Dia tak boleh nak tampilkan diri kerana dia tak ada dokumen, kan? Dan kemudian dia tak tahu kalau dia minta dengan orang 70,000 tu, ada ke orang nak bagi. Dan kalau dia kata dia nak pinjam 70,000 tu, confirm orang tak bagi. Pasal apa? Macam mana dia nak boleh bayar balik? Orang tak ada dokumen, nanti dia boleh lari. Orang ni tak ada dokumen, nanti dia ditangkap dan macam mana saya nak claim. So imagine you in that situation. Imagine that. Dizzy kan. Yang So imagine jika anda menghadapi situasi yang begitu, what action are you taking? Okay. Nombor 1, awak perlu pastikan orang faham apa yang awak perlukan. Sebelum orang faham apa yang awak perlukan, orang mesti faham ayat-ayat yang awak keluarkan. I cannot understand. Oh my God, I cannot understand these people. I can understand what they are saying. I can interpret. I cannot retrieve what they want to tell me. Masya Allah. How? Then how? You tell me. So, apa yang kita buat? Cuma cakap terus terang, bagi tahu situation ni, dan kita cuba fit into. Kita bantu. Alhamdulillah, murah rezeki budak tu. Tak sampai 10 hari, dia dapat kumpul 70,000. Not because of the generous Malaysian, because some people understand that this one is an actual flash deep from their heart. Bukannya orang yang meraih simpati kemudian tak ingat pada Tuhan.
as what was told kepada mereka-mereka yang pernah melakukan lawatan ke camp Rohingya ni, daif mereka, bukan macam kita. Daif kita masih boleh pergi sekolah, daif kita masih boleh dapat ilmu, daif kita bodoh tak mau amalkan ilmu, daif kita tak mau amalkan apa yang kita belajar. Tapi daifnya mereka ni, ilmu, hatta ilmu macam mana Islam itu nak dilaksanakan, ada kampung-kampung yang langsung tak dapat ilmu ni. Apa yang mereka tahu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that's it. Baik sikit daripada penan yang duduk kat dalam hutan. Ada kampung-kampung yang mengalami keadaan yang begitu. So, dan kita masih rasa, oh berat dia ni, Islam tapi tak tahu benda. Sungguh. Dan kita tak rasa benda tu tanggungjawab kita ke? Kerana dia yakin pada Allah, kerana dia yakin dia adalah umat Muhammad Rasulullah SAW. Dan kita tak fikir ke, ilmu tu dah fardu atas kita sampaikan kat dia. Come on. Hai manusia, fikirlah. Fikirlah manusia. Dan kita ni tidaklah hidup untuk menongkat dunia, melainkan untuk menggunakan ilmu-ilmu yang Allah sampaikan dalam Quran, yang Allah sampaikan melalui hadis Rasulnya yang mulia, untuk menegur diri kita sehari-hari. Kemudian kita akan cerita, selepas daripada ini kita akan cerita tentang orang-orang Rohingya yang tinggal di dalam camp. Kenapa mereka ni tidak berilmu? Kenapa mereka ni ramai yang jahil? Kenapa? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.